Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم إني أسألك من نور وجه الله العظيم الذي ملأ الكون عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بقدر الله العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم عازما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قوة ومناما واجعله يا ربي روحا بذات جميل في الدنيا قبل الآخرة عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالما يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الرغبة إلى الزهد ومن الكفر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة. Dan saya muliakan Tuan Imam Tuan Bilal Alijatul Qasr Masjid, Ketua Pimpinan Masjid, Muslimin Muslimat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang saya baca tadi sebagai peringatan untuk pembukaan pada malam ini, marilah kita sama-sama merenung, muhasabah diri kita dengan sabdaan Nabi ini. Hadis ini tersebut dalam kitab Risalah Rahsia Haji. Orang-orang dulu dia nak pergi haji, kan dia mencari ilmu, bukan sekadar ilmu yang zahir saja, tapi dia mencari rahsia, hikmah, dia sesuatu ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan. Lalu Nabi bersabda dalam hadis ini, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'alimah. Jangan kamu duduk, Nabi pesan, jangan kita duduk di sisi orang-orang alim, illa kecuali aliman, kecuali orang alim itu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itu orang alim. Ilmu pengetahuan itu maksud ilmu pengetahuan agama, ilmu syarak dipanggil. Maka ramai orang alim sekarang, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak buat batu ukur neraca kita? Orang alim yang macam mana kita nak duduk, atau kita nak yang kita sebagai syafaat kita besok di hari kiamat? Bukan sekadar orang alim, tetapi imam kita sendiri pun itu menjadi besok dhaminun. Al-imam dhaminun. Imam itu sebagai penjamin bagi makmum-makmumnya. Itu juga orang alim, tuan-tuan. Manakah orang alim yang Nabi suruh kita duduk belajar dengan dia, mengambil istifadah, mengambil faedah daripada ilmu-ilmunya? Itu yang pertama. Nabi kata orang alim yang minasyaki ilal yaqini, yad'ukum min khams ila khamsin, dia mengajak kamu daripada 5 perkara
yakni meninggalkan 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama minasyaki la yakini, disebut dalam hadis ni, daripada keraguan, daripada kita ragu-ragu dengan agama kita. Kita ragu-ragu dengan Allah contohnya, maka dia memperkenalkan kepada kita Allah ni bukan begitu begini. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah mendengar tetapi tidak dengan telinga. Allah melihat tetapi bukan dengan mata seperti kita. Kalau kita belajar dengan dia, kita bertambah yakin. Bukan setakat yakin. Yang Nabi kata, yang Allah SWT berfirman dalam Quran, wa'bud rabbaka, sembahlah, beribadahlah akan Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu yakin. Jadi kalau orang tak belajar ilmu tafsir ataupun dia tak dapat pencerahan daripada ayat ini, dia kata saya tak semayang lagi. Bersama tak semayang kerana saya belum yakin. Saya belum yakin, dan setelah saya yakin baru saya semayang. Tapi tuan-tuan, di ayat itu al-yakinu itu bukan makna yakin macam kita fikir yakin baru kita semayang. Tetapi yakin yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah, kata tuan guru saya, itu al-mautu. Sembahlah kamu sebelum kamu mati. Sebab dah mati dah tak boleh buat ibadat. Itu. Jadi bukan makna yakin dah yakin kita dah kenal Allah baru kita sembah Allah. Tidak. Tetapi setelah kita kenal Allah, sebelum datang yang yakin yang kita akan yakin itu mati. Maka sebab itulah kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dah yakin baru nak sembah. Jadi orang-orang alim ni memperkenalkan kita kepada Allah, memberitahu kepada kita tentang hukum-hukum sah ibadat dan sebagainya. Jadi kita sudah yakin. Kenapa tuan-tuan, setengah orang kadang-kadang dia melakukan ibadat tetapi tidak ada guru, tidak ada penunjuk jalan. Dia agak-agak ramak-ramak di sini lah angkat. Sampai kita ambil wuduk daripada ujung. Sampai mana tu dia ramak-ramaknya macam ni lah agaknya. Jadi dia ramak-ramak dalam agama tak boleh. Jadi yakin. Jadi yakin ni bagaimana? Dia mempelajari. Sebab tu orang ada guru, insyaAllah dia tak was-was, kerana dia sudah mendapat penerangan yang yakin. Jadi yakin ni pun ada beberapa martabat. Yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ilmu yakin. Yang ketiga hakul yakin. Jadi kita bicara mula-mula ilmu yakin. Kita yakin dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada alim ulama-Nya dan kitab-kitab mereka, yang mereka mensyarahkan, memberi faham kepada kita dengan maksud yang betul, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu kita yakin. Kita yakin. Jadi yakin yang semacam itu dipanggil ilmu yakin. Macam tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan balik pada umrah, tuan-tuan cerita pada jiran sebelah tu, Kaabah ni macam ni, hitamnya, ada 4 penjuru. Di tepi ada, di belakang tu ada pintunya, di tepi tu ada batu Hajar Aswadnya. Jadi yakin dengan ilmu, tuan-tuan sampai kepada orang itu tadi, maka orang itu meyakini dengan ilmu yang tuan-tuan sampaikan kepada dia. Jadi dia tak pergi lagi, maka itu dia panggil ilmu yakin. Maka jiran tahun depan jiran tuan-tuan tu yang diberitahu tadi langsung pergi ke Mekah. Pergi Mekah, dia menyaksikan daripada jauh, macam ni Kaabah. Dia nampak, lihat dengan mata dia, ainul yakin dipanggil. Itu dipanggil ainul yakin. Kemudian dia pun tawaf. Kemudian selepas dia tawaf 7 keliling, cukup 7 keliling, sunat tawaf. Sunat kita berhadapan dengan pintu Kaabah, di belakang makam Ibrahim 7 barisan. Sunat kita menghadap pintu Kaabah, semayang sunat tawaf, rayu meminta kepada Allah SWT. Maka dia pun menghampiri kepada pintu Kaabah tadi. Di bawah itu dipanggil Multazam, tempat mustajab doa. Itu Tuan Guru saya besar, kita banyak berdoa. Dia rapatkan dada dia ke bawah, dia sentuhkan, touchingkan dada dia ke dinding Kaabah tadi. Maka dia rasa sendiri kelambu Kaabah itu macam mana. Dia dapat lihatkan dengan warnanya yang hitam dan ada benang-benang emas, dan dia rasa kasar kelambu tadi. Maka itu dipanggil apa tuan-tuan?
dipanggil hakul yakin, sebenar-benar yakin. Jadi begitu dalam agama kita. Dalam agama kita tidaklah kita disuruh tuntut kepada kita sampai kepada hakul yakin, tetapi permulaan yang kita kena ada, ilmu yang kita kena tuntut ialah martabat ilmu yakin. Martabat ilmu yakin. Sekadar kita dapat pengetahuan, kalau kita pun amalkan, begitulah. Jadi kita cari orang yang, tuan-tuan, kita cari orang alim yang keluarkan kita daripada keraguan kepada keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah orang alim yang minar riya'i ila ikhlas, yang diberitahu kepada kita ini riya', ini ikhlas, dan kita keluar daripada riya' itu kepada ikhlas. Sebab tu dalam kitab yang kita belajar, kitab penuh bagi hati ini, dia membicarakan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang mahmudah. Jadi manakala seorang itu melakukan ibadat kerana ada riya', memperlihat apa benda riya', memperlihatkan amalan kepada yang lain, keternafilah sifat keikhlasan. Kerana dia dalam niat dia nak tunjuk kepada yang lain, maka ketika itu ikhlas dah tak ada. Jadi manakala kita mempelajari orang alim ni, dia beritahu kepada kita, ya, amalan semacam ni riya'. Contoh, kalau kita suka amalan kita diketahui oleh orang, kita bangun sembahyang malam, orang semua tak tahu, semua tengah tidur, tapi dah hatinya terdetik kalau orang tahu tu dah bagus. Itu pun termasuk, kata tuan guru saya, masuk dalam jumlah riya' juga. Riya' idza dakhal al-amal batala. Riya' itu manakala masuk dalam amal ibadat kita, maka dia akan jadi batal. Amal itu akan batal, maksudnya batal bukan batal ibadat dia, tetapi batal pahala dia. Ibadat dia tak ada apa-apa, orang pun tak ketahui sekarang ni. Tapi di hari kiamat Allah SWT mencampakkan balik, mempulangkan balik kepada dia amalan-amalan yang lakukan semua. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan segala amal-amal yang mereka lakukan di muka bumi ini, dalam dunia ini, tetapi menjadi di akhirat esok menjadi berguyang, berterbangan. Sebab itu penting, tuan-tuan, kita kena belajar tentang tasawuf. Tasawuf ni lah memberitahu kepada kita bagaimana kita nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ikhlas ni maknanya senang. Kita tak faham ikhlas ni maknanya kita melakukan ibadat kerana kita tunai kita sebagai hamba Allah, dan kita melakukan ibadat kerana ini perintah daripada Allah. Siapa suruh kita belajar? Allah Ta'ala perintah kepada kita belajar. Allah Ta'ala perintah kita kepada kita solat, zakat dan sebagainya. Jadi kita tunaikan perintah Allah. Ini perintah Allah, maka kita tunaikan. Maka itu tidak ada riya'. Dan bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita nak tolak riya' ni? Kita kena ada ilmu tentang riya' ini. Riya' ini seburuk-buruk amalan, kerana contoh, kita seseorang itu buat kebaikan kepada kita, tetapi kita mencurahkan kasih sayang kita itu kepada yang lain. Orang rumah kita, isteri kita membuat kebaikan, dia masakkan untuk kita, contoh dia hidangkan makanan untuk suami dia, itu semua pahala kan, dia tolongkan buat kerja-kerja rumah, dia jaga harta suami dia, dia tidak buat curang dan sebagainya. Maka tiba-tiba kita sebagai suami memberi kasih kita kepada yang lain, marahlah isteri kita, dia punya kasih tadi, tetapi kita curah kasih kita kepada yang lain. Itulah keburukan riya'. Allah Ta'ala dah mencurahkan berbagai-bagai nikmat kepada kita, berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai curahan kasih sayang, perhatian, ambil berat Allah SWT terhadap kita hamba-hamba, tetapi kita memberi kepatuhan kepada yang lain. Kita nak pahala daripada yang lain. Sebab tu di hari akhirat orang seru kepada dia, hei murai, wahai orang yang punya riya', pergi ambil amalan itu kepada orang tadi. Kita pergi ambil pahala daripada siapa yang kita nak tunjukkan ibadat kepada dia. Sebab tu Imam Ghazali mengatakan, waktu kita sembahyang, waktu kita menghadap kepada Allah, kita kena rasa sekeliling kita tu tidak ada makhluk yang kita nak tunjukkan. Kita rasa macam kita duduk di kandang-kandang unta, di kandang-kandang kambing yang mereka tak mengerti apa yang kita buat.
Jadi dia tahu kita tengah dia nampaklah kita, tapi apa perbuatan kita dia tak tahu. Jadi buat apa kita nak tunduk kepada dia? Begitulah cara ilmu kita nak tolak sifat riya ni. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu sifat-sifat ini dalam kitab Penuh Bagi Hati dia nak kenalkan kita sifat-sifat ini supaya kita jauhi. Kerana sifat-sifat ini manakala kita tak selesai di dunia ini, maka dia akan menjala dalam tubuh kita. Kalau ada riya, ada wujud, ada takabur, ada hasad dengki, semua ini sifat-sifat mazmumah dipanggil, dia akan berpenyakit dalam tubuh dia. Penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit stroke, penyakit jantung. Kalau dia mati, habis. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis penyakit-penyakit tadi. Tak perlu kita nak nak pesan nak beri ubat setelah kita mati. Tetapi ulama mengatakan, kalau sifat-sifat rohani kita, penyakit hati-hati kita ni, manakala ada lagi kita tak boleh selesaikan kat dunia ini, kita minta ampun kepada Allah, maka dia akan menjala, dia akan merebak dalam kubur kita. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu mencari orang alim, yad'ukum min khamsi ila khamsi, yang mengajak kamu daripada 5 perkara, tinggalkan 5 perkara kepada 5 perkara. Yang ketiganya, minal raghabati ila zuhdi, daripada gemar kepada dunia kepada zahid kepada dunia. Kita belajar dengan dia, bagi kita tak gemar dengan dunia ni. Itu kita nak say orang alim macam tu susah. Bukan dia pakai kereta besar, bukan kita neracakan kita punya ukuran daripada kereta besarnya, daripada rumah besarnya, tidak, tapi daripada hati dia. Apa dia gunakan harta dia tadi kerana agama, dia sanggup, dia boleh menginfakkan harta-harta dia, contohnya sekadarlah yang sekadar kemampuan dia. Maka inilah orang alim yang kita cari. Bila kita belajar ni, kita makin gemar dengan akhirat, kita masih merindu kepada syurga. Bagaimana dikatakan Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah, dia melihat syurga, dia melihat syurga tu tengah malam-malamai dia. Mereka boleh nampak tuan-tuan. Wali-wali Allah ni hati bersih, Tuhan bukakan kepada nampak. Maka katanya Rabi'atul Adawiyah bahawa syurga merindu itu. Syurga rindu kepada dia. Allah. Dan kita ada tak kita rindu kepada kehidupan yang sebenar-benar? Bagaimana disebutkan dalam hadis hubul watan minal iman, kasih kepada tanah air kita. Ini tanah air syurga itu. Itulah daripada tanda orang yang beriman. Kasih kepada tanah air. Kita ada tanah air yang kekal, tuan-tuan, iaitu syurga. Dan syurga ini satu kebun daripada kebun yang luas, yang kebun tak payah kita beli. Kita ini ada orang nak jual 3-4 ekar, harga pun dah mahal sekarang. Jadi dia syurga tak payah beli, tak payah tuan-tuan nak beli. Cumanya amalan kita itulah sebagai tiket ni, keikhlasan kita itulah Tuhan akan bayar ini. Dan kita kena ingat, dalam syurga itu bukan sekadar syurga saja. Macam kat dunia ini kita tempat tanah kosong kadang-kadang terbiar saja, tetapi dalam syurga itu dipenuhi dengan mahligai-mahligai, dengan syurga-syurga, dengan air-air sungai, dengan bidadarinya. Bidadari ni pula ada 3 color. Ada putih kemerah-merahan, ada putih kemu, ada putih kekuningan. Itu untuk tuan-tuan semua dah siap-siap dah. Bukan setakat itu ada pelayan-pelayan tinggal. Kalau kita nak air, nak apa semua, mereka hantarkan, tak payah masak, tak payah beli. Tak ada habuk-habuk dekat syurga. Tak ada payah, kita tak payah nak setiap minggu nak kena vacuum dan sebagainya. Kereta kita begitu juga kan, kena basuh, berselut. Sana tak ada selut-selut, pasir-pasir tak ada. Itulah syurga. Jadi kalau kita belajar dengan orang alim ni, kita bertambah gemar kepada syurga. Kemudian yang keempat, kita cari orang alim yang minal kibri dan tawadhu', daripada sifat sombong. Ini kita sombong. Apa mana sombong? Tidak menerima nasihat. Itu sombong. Dia jalan tegak kan, tak pandang orang, kita kata dia sombong. Bukan. Jangan kata dia sombong lagi. Apakah sombong tuan-tuan sebenarnya? Walaupun dia jalan tunduk, walaupun dia jalan depan orang tua, hormat dia kepada orang tua.
Tapi bila bab-bab lain, orang bagi nasihat belajar. Apa belajar itu bukan sekadar ibadat sembahyang. Dia tak terima kan. Dia kata kalau tak belajar pun masuk syurga juga. Contoh. Tu. Jadi kita cari orang alim dan tuan yang mengenalkan kita kepada sifat merendah diri. Sebab tu kita lihat ulama-ulama dulu. Manakala mereka mengarang-arang kitab, mereka menulis kitab-kitab mereka letak di hadapan nama mereka hamba yang dhaif. Dia tak cakap hamba yang. Jadi inilah tu ada sifat-sifat yang berharga, sifat-sifat yang kita nak bawa balik sifat-sifat ni. Apakah tawaduk? Tawaduk itu ialah kita menerima yang sebenar. Banyak sifat-sifat dia tu. Tapi yang besar poinnya ialah orang tawaduk itu lawan bagi orang yang sombong tadi. Itu orang tawaduk itu dia menerima perkara yang sebenar. Walaupun yang menegur dia orang bawahan dia pangkat dia ada datuk, dia Tan Sri dan sebagainya. Tapi bila ada orang bawah nasihat kepada dia, tok sembahyang dulu, dia mendengar nasihat tadi. Itu sifat tawaduk. Kemudian yang kelima, min al-adawa ila al-nasihat. Taklah kamu cari orang alim yang kita sekarang berseteruan, kita bergaduh, berpecah belah, tetapi mereka menyatukan kita dengan nasihat, kepada memberi nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat ni iradatul khairi lil ghairi, memberi kebaikan kepada orang-orang lain, menghendaki kebaikan bagi orang lain. Itu dikatakan nasihat. Lawan bagi nasihat itu ialah ada orang dia contoh macam dia nak bagi nasihat. Contoh dalam grup dia keluarkan teguran dan sebagainya. Tetapi dia bukan nak kebaikan kepada orang itu, tapi dia nak menjatuhkan imej orang itu tadi. Maka itu tidak dikatakan nasihat. Sebab tu nasihat kita kena faham tuan-tuan. Sesuatu yang kita nak orang lain itu jadi baik, kebaikan bagi orang lain. Dan nasihat yang kita kena ingat bahawa nasihat ini sebenarnya hakikat ialah nasihat untuk diri kita sendiri. Dia ingat tuan-tuan ingat itu Nabi sebut hadis ni, kalau kita lah neraca kita. Tapi bukanlah mana kalau kita dengar ustaz tu jangan kita ukur. Kita tak perlu, kita tengok hati kita setelah kita keluar tadi dalam majlis ilmu, ada tak kita sifat riak? Kita dah tahu riak, kita dah tahu gemar kepada dunia macam mana kita jadi dah hati kita dah tak gemar kepada dunia, walaupun dunia ada dalam tangan kita. Tapi bukan makna kita nak buang dunia itu dalam tangan kita, kemirikan kita, tetapi buang dalam hati kita. Jangan kita hati kita ingat dunia sampai kita berpecah belah. Inilah kita kena cari orang alim yang semacam ini. Ini nak cari mana tuan-tuan dah susah lah. Tapi kata Allah yang Tuan Guru saya kata, Tuan Guru Haji Abdul Hamid, kita boleh cek kitab-kitab dia, kita ambil kitab-kitab dia, kita muzakarah kitab-kitab dia. Jadi mudah-mudahan kita pun tergolong dalam 5 sifat-sifat yang dipuji ini. Kemudian kita masuk kepada kita dah masuk balik kepada kitab kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati ini. Kita dah sampai kepada muka surat 10 fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi saya tak habiskan dulu tentang adab-adab baca Quran, sebab saya tengok jadual pun tentang ada ustaz-ustaz yang mengajar Quran ni. Jadi saya nak fokus tentang tajuk ilmu tasawuf ni, kerana ilmu yang saya bicarakan, yang saya baca ni ialah ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tasawuf ni ialah kewajipan bagi kita dan juga kewajipan bagi orang yang mempunyai tanggungjawab dan arahkan mempelajari ilmu ni. Ada ilmu ni yang menyelamatkan kita. Sebab itulah orang tak belajar ilmu tasawuf, ibarat dia tubuh badan yang tidak ada roh, nyawa tak ada. Sebab itulah ilmu tasawuf ni ilmu nyawa bagi Islam, roh bagi Islam. Sebab tu kita lihat musuh-musuh Islam, orang-orang yang mengkaji Islam, dia mengkaji hadis, bagaimana mereka nak merosakkan Islam, maka mereka mencari ilmu inilah yang mereka akan ragu-ragukan kita. Lepas tu saya pernah dengar orang kata ilmu tasawuf ni berat lah ustaz. Tasawuf yang mana yang berat tu? Yang berat tu nafsu kita yang berat. Tapi kalau kita dah biasa berlatih, jadi senang. Maka ilmu tasawuf ni tuan-tuan, kita kena faham dia ada 2 kategori. Yang pertama, ilmu tasawuf muamalah. Tasawuf muamalah itu tasawuf kita berhubung
hati kita tu berhubung kait dengan Allah SWT, yang kita tahu ketibaan di hati kita tadi, sifat itu dipuji ataupun dicela ataupun dibilangkan dosa pada agama kita. Jadi bila kita belajar mutasawuf, kita tahu. Contoh kita kata sifat riak tadi kan, sifat ujub, sifat takabur, banyak lagi. Sifat-sifat itu menyebabkan kita tak dapat pahala. Contoh kita semayang itu dah cukup rukun syarat, dipelihara rukun syarat, ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, dijaga semua tadi. Elok dah semayang dia. Tetapi ada dalam hati dia cuit, syaitan cuit hati dia. Kamu yang paling bagus ramai-ramai dia. Dia memasukkan sifat-sifat. Kita pun rasa bangga, kita pun rasa ujub, kita rasa menghairankan diri kita. Maka ini semua, kalau kita tak tahu itu dosa, maka itu menjadi binasa amalan kita. Rugi, penat. Kita tak nak penat. Semua manusia, kalau dia nak buat sesuatu, dia nak untung. Itu lumrah kita. Maka kalau kita tak tahu benda ni, kita akan rugi. Sebab tu tasawuf yang kita bicara ni ialah tasawuf muamalah. Itu hukumnya wajib, fardu ain. Wajib. Sebagaimana disebut dalam hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Allah SWT tak melihat rupa paras kamu. Allah SWT tak melihat akan amalan-amalan kamu yang zahir, akan tetapi Allah telah melihat akan hati-hati kamu. Sebab itulah wajib kita mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, ilmu tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ni lah yang orang kata berat. Kerana kalau kita masuk dalam tasawuf mukasyafah, kita kena amalkan perkara-perkara yang tidak diwajibkan seperti orang awam. Seperti nak sedikitkan makan, nak sedikitkan bercakap, nak sedikitkan tidur, nak bersedikitkan bercampur gaul, banyakkan ibadat kepada Allah. Ini semua kita, nafsu kita tak mampu nak buat. Maka Allah Ta'ala tak wajibkan tasawuf mukasyafah ni. Nak kena contoh, kita kata macam ni lah. Orang kenal Tuhan, sifat-sifat Allah dalam ilmu tauhid kan, ilmu usuluddin. Mereka mengenal Tuhan, macam saya kata tadi, mereka mengenal dengan ilmu yakin. Maka manakala mereka mengenal Kaabah tadi dengan mendengar berita-berita daripada orang yang telah pergi ke Mekah, maka dia meyakini dengan pengetahuan orang si orang ni tadi. Itu dia katakan ilmu yakin. Maka dalam ilmu tasawuf mukasyafah, dia nak tepuk lagi daripada ilmu yakin tadi kepada ilmu yakin dan kepada sampai kepada hati yakin. Maksudnya dia kenal Allah Ta'ala dengan cara merasai. Kalau kasih sayang pun dia zauki, maksudnya dia mengecapi di batin dia, Tuhan yang bersifat kasih sayang. Kita dia memang kena i'tiqad Allah Ta'ala bersifat kasih sayang, Tuhan pemurah, Tuhan pengasih. Semua orang kena ada i'tiqad. Tapi mereka ini Tuhan bukakan hijab dia. Tuhan bukakan hijab sebagaimana disebut dalam hadis. Dikatakan bila ditanya kepada Nabi oleh Sayyidina Jibril alaihi wassalam, ma huwa al-ihsan, apa itu ihsan? Maka menjawablah baginda kita sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itulah kamu berbuat ibadat seolah-olah kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna melihat Allah? Inilah ulama mengatakan, kata tuan guru kami itu seperti dia melihat Allah tu mana dia syuhud. Dia melihat dengan mata hati dia akan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, sekiranya kamu tak dapat melihat Allah macam kita ini, kita tak dapat melihat Allah, cuma kita boleh fikir dengan akal Tuhan yang ada, Tuhan ni setiap sifat sekali, semua orang wajib kena tahu Allah Ta'ala ni ada. Mana dalil Tuhan ni ada? Adanya alam, ada perbuatan kita, ada perbuatan makhluk-makhluk ini, adanya alam, adanya langit dan bumi. Kaedah akal kita mengatakan setiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Cawan ni kalau tak ada orang mengadakan, dia takkan dia jadi sendiri. Botol begitu juga. Sekirap sesuatu mesti ada yang menjadikan. Meja ada yang menjadikan, bangunan masjid ada yang menjadikan. Begitu juga langit bumi, takkan dia tidak ada siapa menjadikan. Itu secara akal kita, itu wajib, itu setiap orang mukallaf kena tahu tu. Tetapi mereka tadi,
orang yang sudah sampai kepada tasawuf mukasyafah ini, dia bukan setakat Tuhan ni ada, bahkan dia merasai. Dia yang tak boleh cerita. Orang rasa masam. Kita nampak muka dia masam kerana dia makan buah yang masam. Makan buah apa? Contoh dia makan buah apple hijau. Masam kan? Tapi pasal dia jadi ubat, vitamin dia banyak, kita makan juga. Tapi yang merasa masam tu siapa? Orang yang makan tadi. Begitu juga orang yang dapat syuhud kepada Allah, orang yang telah bersih hati dia. Orang yang tidak ada selain hadir selain pada Allah. Jadi Tuhan tak wajibkan sampai kita nak macam itu kan. Tetapi kita kena sedar, sampai peringkat itu baru kita ni agama kita selamat. Macam kita tuan-tuan tak tahu lagi. Macam saya dia bercakap depan tuan-tuan dia, pasal saya belajar, itu saja. Kita hafalkan. Tapi akhir kesudahan tak tahu lagi. Itulah kita lihat bagaimana orang nak menghadapi sakaratul maut. Ketika dia sakaratul maut, di sebelah kadang-kadang dia tak ingat dah siapa yang datang, dia tak ingat, dia tak sedar. Itu dia nak dekat-dekat kepada nak mati kan. Maka ketika dia nak mati tu, ini pengalaman saya ada pengalaman jaga ayah, arwah ayah. Kita tengok mengiring tak boleh, mengadal dan bercerita selesa saja kehidupan dia kan. Dia tak ingat dah apa dah kan, fikir sakit dia, fikir nak mati. Ketika itu macam mana? Takut-takut kita punya akal ketika itu sakit, takut kita terlupa kepada Allah. Sebab tu ketika itu syaitan banyak akan datang ujian-ujian daripada Allah SWT. Nak uji kita bukan apa? Nak test kita, iman kita ni, nak test iman kita. Kan? Jadi kalau orang yang sampai kepada peringkat syuhud, dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kesakitan dia itu menjadi sedap. Itulah Abdullah Ibn Mubarak, Syekh Abdullah Ibn Mubarak, ketika dia nak meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan tempat dia dalam syurga, maka dia gembira, dia senyum kepada Allah. Maka dia membaca firman Allah Ta'ala, "Bimithli hadza falyamal 'amilun." Maka dengan demikian inilah hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Maka malaikat Israel tarik cabut nyawa dia, maka dia tersenyum. Sebab tu orang kalau dia nampak tersenyum itu, maka dia nak Tuhan tunjukkan di syurga tempat kembali dia. Sebab tu dia senyum dia. Sebaliknya kalau kita tengok orang yang masam, wa'iyazbillah, dia dah tengok neraka, maksudnya dia dah masam. Itulah tuan-tuan, kita kena buat persiapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sekali azan. Kemudian kita tak masuk lagi pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Kita baca sikit. Pasal ketiga pada menyatakan lidah, ketahuilah olehmu bahawa Allah Ta'ala menjadikan dia akan lidah bagi engkau supaya engkau membaca dengan dia akan Quran. Jadi kita stop setakat sini dulu. Itu kan pasal kita baca adab-adab baca Quran. Jadi ketahuilah olehmu, mana wajib kita kena tahu. Fa'lam, mana wajiblah. Atau mana fa'lam, ketahuilah olehmu, idraku syai'in bil haqiqah. Jadi perkara kita ni nak bagi tahu kepada kita dengan sebenar-benar tahu. Kita bagi lalu insya-Allah. Pada malam ini dengan tajuk kita pada menyatakan lidah ni, kita tangguh dulu. Tapi sikit saya nak habiskan ayat ni. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan diri Allah, maknanya lidah ni bukan kita jadikan sendiri, bukan hak milik kita, tapi hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah disebutkan sini menjadikan dia akan lidah bagi kamu. Apa maksudnya bagi kamu? Manfaat bagi kita semua ini dengan lidah tadi. Tujuan apa? Supaya membaca engkau dengan lidah itu akan Quran. Maknanya orang kalau tak ada lidah, dia tak boleh baca Quran. Dan hadis Nabi SAW, dan segala zikir itu dengan lidah. Jadi sebab tu lidah ini ada cerita dia tuan-tuan. Kita nak ikut nak faham dengan huraian yang detail satu persatu, ulama akan huraikan apa
apa faedah lidah ni, apa yang patut kita gunakan, dan apakah dosa-dosa dia kalau kita tak salah, apakah akibat dia, apakah keuntungannya, apakah akibatnya. Semua dalam kitab ini disediakan untuk kita. Ibarat ulama ni sediakan jamuan untuk kita tuan-tuan. Dia tak payah nak cek Quran ayat Quran sendiri, dia tak payah nak cari hadis-hadis yang susah. Kadang-kadang ulama nak dapat hadis tu berbatu-batu berjalan zaman dulu, susah dalam keadaan dia kena belajar dan sebagainya. Tapi hari ini kita dihidangkan ibarat makanan yang sudah disediakan, cuma kita tinggal makan saja. Kita cuma tinggal dengar, cuma kita tinggal amalkan saja. Itu saja. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan umur kita dan kebajikan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita, keluarga kita, masyarakat kita, ahli karya masjid kita, Bukit Indah. Kita kasih sekarang kepada Allah SWT menghimpunkan kita besok, di mana kita telah berhimpun di dalam dunia ini, dan kita dihimpunkan semua besok di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan dengan sebab berkat kita belajar ini, telah bagi petunjuk kepada kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita. Itulah kita harapkan. Kerana petunjuk Allah itu pada mempelajari ilmu pengetahuan. Sebab tu kita nak bagi petunjuk kepada orang, kita nak bagi tahu kepada mereka, tapi kita tak nak bawa kepada majlis ilmu, maka di situlah kekurangan hidayah yang kita akan dapat. Tapi sebaliknya, kalau orang yang datang ke majlis ilmu, walaupun dia mengaji sejam tuan, tapi keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, seolah-olah dia mengaji 1 minggu malam. Banyaklah kan, 1 malam seolah-olah digandakan seperti 1000 malam, 1001 malam orang dulu katakan. Begitulah. Kemudian kita sambung nanti insya-Allah pada dan pengetahuan yang memberi manfaat. Kita sambung lagi bab lidah insya-Allah nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qawlin la yakhsha wa min du'a'in mustajab wa nafsin tuswa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.